Hai, saya Benjamin Paul. Saya Nurul Syafiqah binti Muhammad Izzuan. Saya Muhammad Taufik bin Syaiful. Hai, saya Sindira Arif. Saya Nur Ala Jazana binti Ghazali. Saya Nurliana binti Bujang. Saya Nufara Nadira binti Noaz. Saya Muhammad Alif Rizwan bin M. Fadilah. Dan kami dari College PSS Institute of Technology. Kami dari pelajar jurusan Diploma Farmasi. Hari ini kami sekumpulan akan menerangkan mengenai kesan terhadap penderaan fizikal di kalangan kanak-kanak dari sudut perkembangan psikologi dan emosi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jom kita ke video. Penderaan kanak-kanak adalah perbuatan mendera dan ia meninggalkan impak yang amat besar dalam kehidupan kanak-kanak. Penderaan fizikal terhadap kanak-kanak merupakan perbuatan yang kejam, contohnya kecederaan keterlaluan pada tubuh badan kanak-kanak seperti mempunyai kesan cala, parut, kecederaan tulang, pendarahan dan melecur terhadap tubuh badan kanak-kanak tersebut. Antara masalah kajian bagi kesan terhadap penderaan fizikal di kalangan kanak-kanak dari sudut psikologi dan emosi ialah kecuaian dan pengabaian kanak-kanak. Ia berlaku apabila kanak-kanak duduk di rumah di mana orang dewasa tidak memberi keperluan asas, contohnya kegagalan untuk menyediakan keperluan seperti makanan, tempat perlindungan dan kekurangan pengawasan yang teliti. Hal ini mungkin berlaku kerana ibu bapa yang berpendapatan sedikit. Dari segi penderaan fizikal pula, kecederaan bermula daripada kecederaan yang ringan sehingga kecederaan teruk seperti patah atau kematian. Kecederaan boleh disebabkan oleh tumbukan, tamparan, sepakan, gigitan, goncangan, campakan, tikaman, tercekik atau pukulan yang menggunakan kayu atau apa-apa yang boleh mencederakan kanak-kanak. Boleh jadi ia mungkin disebabkan dari tujuan untuk mendisiplinkan yang berlebihan atau hukuman fizikal. Tetapi penderaan tidak kiralah sama ada penjaga berniat untuk mencederakan kanak-kanak ataupun tidak. Penderaan kanak-kanak bukanlah suatu isu yang baru di Malaysia. Banyak kes penderaan dilakukan oleh pasangan yang menghadapi konflik keluarga akibat campur tangan orang ketiga. Namun demikian, terdapat juga ibu bapa yang tidak mempraktikkan ajaran agama mereka dan itu membuatkan keluarga mereka ibarat kapal tanpa nahoda. Kadang-kala ilmu agama akan menyebabkan sesebuah keluarga dipandu dengan cara yang kontra. Dengan adanya diri agama kerana bab kata pepatah, bengkok Batam, bengkoklah bayangnya. Penghayatan ajaran agama yang tidak mantap akan menyebabkan pasangan muda tidak mampu berfikir dengan jelas dan nyata, serta tidak mencurahkan kasih sayang yang penuh terhadap anak-anak mereka. Kajian juga menunjukkan bahawa pendera kanak-kanak kebanyakannya adalah pasangan muda. Kes penderaan kanak-kanak ini akan memberi banyak kesan terutamanya kepada keadaan fizikal dengan meneliti setiap bahagian anggota tubuh badan adalah penting bagi mengenal pasti berlaku sebarang perubahan. Ia sekaligus dapat melindungi diri mangsa dari terus dicederakan. Kesan penderaan fizikal adalah lebih mudah dilihat berbanding penderaan lain kerana menunjukkan beberapa kesan seperti sukar untuk duduk atau berjalan, lebam atau bengkak dan luka terbakar. Dalam hal ini, anak kecil mungkin takut dan tidak memberitahu sesiapa tentang masalah yang dihadapi. Selain itu, akan mengganggu proses perkembangan kanak-kanak tersebut. Secara umumnya, otak manusia akan melalui tahap perkembangan ketika masih kecil. Sekiranya kejadian yang sama berulang terjadi, boleh mendatangkan kesan terhadap kanak-kanak tersebut dan menyebabkan otak menjadi tidak aktif. Malahan, bukan itu sahaja. Kanak-kanak yang terlibat dalam penderaan ini turut mengalami gangguan terhadap kesihatan bagi jangka masa yang panjang. Seterusnya, kes ini juga memberi kesan terhadap tingkah laku kanak-kanak.
Kanak-kanak yang sering menderita akibat dikasari atau didera menyebabkan mereka memiliki tahap keyakinan diri yang rendah dan tidak mempercayai orang di sekelilingnya. Hal ini mungkin kerana sukar untuk meluahkan perasaan sebenar sehingga ia mengganggu fikiran dan memberikan tekanan emosi kepada kanak-kanak tersebut. Dari sudut emosi memberi banyak kesan. Sebagai contoh, mereka tidak tahu bagaimana menangani rasa marah atau sedih dan mereka tidak tahu bagaimana meluahkan dengan cara yang lebih baik. Jadi mereka lebih memilih dengan cara memendam. Selain itu, mereka juga tidak dapat mempertahankan diri sendiri kerana penderaan dari sudut emosi ini akan membuatkan mereka menjadi lebih takut untuk mengambil sebarang tindakan dan sering mengelakkan daripada konflik. Di samping itu, mereka juga sering mengambil hati. Sebagai contoh, mereka lebih memilih untuk memuaskan hati orang lain berbanding diri sendiri. Hal ini kerana pengalaman yang menakutkan pernah dilalui oleh mereka. Perasaan keresahan atau kemurungan ini juga akan timbul pada diri mereka yang akibat terlalu banyak memendam rasa dan emosi yang tidak stabil kerana sering mempunyai masalah. Hal ini juga akan memberi kesan terhadap kemurungan. Mereka juga akan mempunyai sifat yang terlampau pemalu kerana sering terpaksa berdiam diri dan mereka juga tidak mempunyai keyakinan diri untuk bergaul dengan orang lain. Terdapat beberapa cadangan untuk mencegah masalah penderaan fizikal terhadap kanak-kanak. Antaranya ialah pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat supaya dapat mencegah masalah penderaan ini. Sebagai contoh, mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap si pelaku seperti denda atau penjara. Hal ini dapat memberikan pengajaran kepadanya. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen selamatkan anak-anak kita. Ini juga boleh membuka mata dan fikiran masyarakat, terutamanya golongan ibu bapa dan penjaga. Sebagai contoh, memberi taklimat tentang kesan penderaan terhadap kanak-kanak dan menyatakan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1997. Ia sekaligus dapat memberikan impak positif kepada pemikiran masyarakat untuk tidak melakukan jenayah terhadap kanak-kanak. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, mestilah sentiasa peka dan prihatin terhadap jiran sekeliling. Masyarakat haruslah membuang sikap seperti engau dalam pelukar yang melepaskan pucuk masing-masing. Semangat kejiranan perlu ditekankan di sini kerana salah satunya cara untuk bertoleransi semua pihak supaya kita semua tahu macam mana perkembangan sesebuah keluarga itu. Dari aspek penjaga sendiri pula ialah ibu bapa pasal diwajibkan untuk memeriksa taska yang terdaftar di portal Jabatan Kebajikan Masyarakat sebelum menghantar anak-anak mereka. Taska yang terdaftar maksudnya taska yang telah pun mengikut piawai yang telah ditetapkan oleh Kebajikan Masyarakat. Kerana ini akan menyebabkan penderaan kanak-kanak apabila ibu bapa salah memilih tempat asuhan. Walau bagaimanapun, dari aspek ibu bapa yang lain juga mestilah bijak menguruskan masa bersama keluarga. Meluangkan masa yang secukupnya bersama anak-anak dapat mengeratkan lagi hubungan kasih sayang sesama keluarga. Penderaan fizikal di kalangan kanak-kanak dapat memberi kesan terhadap perkembangan psikologi dan emosi. Sebagai contoh, kanak-kanak boleh mengalami gangguan tekanan selepas trauma atau bahasa lainnya post-traumatic stress disorder. Jadi, ibu bapa dan penjaga perlulah menerapkan nilai-nilai murni dalam proses mendidik atau membesarkan anak. Contohnya, ibu bapa dapat menerapkan sifat penyayang dan menghargai pengorbanan seseorang dalam diri anak. Ibu bapa juga perlulah bijak dalam membahagikan masa antara tuntutan kerja dengan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak. Ibu bapa juga perlulah ingat bahawa anak-anak itu seperti kain putih. Jika elok maka kekallah sucinya, tapi jika tidak cukup perhatiannya maka kuranglah sucinya. Pendidikan awal kanak-kanak di rumah amatlah penting
untuk menjamin kelahiran generasi yang sihat dari segi fizikal dan juga mental. Ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pertumbuhan masyarakat yang harmoni kepada agama, bangsa dan juga negara. Itu saja video kami pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe YouTube channel ini. Dan bagi masyarakat di luar sana, lindungi diri anda dari COVID dan patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Sun, 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 sun,